Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadullah ta'ala wa nashkur. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin alladhi ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah حتى أتاه اليقين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. Pertamanya mari kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala setelah kita tidak bertemu lebih dari 2 bulan. Hari ini insya-Allah kita memulakan kembali kuliah kita dalam membaca matan akidah At-Tahawiyah. Kemudian kita membaca syarah oleh Al-Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi rahimahullah. Dan hari ini kita baca satu matan berkaitan dengan masalah menetapkan seseorang sebagai ahli syurga. Sebelum ini kita pernah membincangkan tentang tajuk mentakfirkan seseorang, iaitu di bawah matan yang disebutkan oleh Al-Imam At-Tahawi rahimahullah, لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. Kita tidak mengkafirkan seorang pun daripada ahli qiblah, itu orang Islam, dengan dosa yang dilakukan, atau bikulli dzambin, dengan tiap-tiap dosa besar yang dilakukan, ma lam yastahillah, selagi dia tidak menghalalkannya. Ada dosa besar yang menjadikan dia kafir, ada dosa besar tidak menjadikan dia kafir selagi dia tidak menghalalkannya. Tetapi kalau dia menghalalkannya, walaupun dosa kecil, dia menghalalkannya, artinya dia menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hukumnya kufur. Hukumnya kufur. Di perbincangan yang telah kita bincangkan pada beberapa lebih kurang dalam 2 tahun yang lalu, itu berkaitan dengan takfir, mengkafirkan. Jadi bab takfir satu bab. Barakallahu fiik. Jazakumullah. Menyatakan seseorang itu sebagai kafir. Bab yang kedua, menyatakan seseorang sebagai ahli neraka, atau menghukumkan seseorang sebagai ahli neraka. Ini juga satu bab. Bab mentakfirkan itu berkait rapat dengan bab menentukan ataupun menghukumkan seseorang sebagai ahli neraka. Apa beza antara dua masalah? Bezanya adalah pada hukum tersebut. Hukum takfir merujuk kepada hukuman di dunia. Seorang itu Muslim ataupun kafir. Hukum kat dunia. Hukum dunia, seseorang itu tidak ditakfirkan, tidak dikafirkan selagi tidak zahir bahawa dia memang betul-betul kafir. Hukum di dunia. Jadi mungkin sahaja orang yang duduk di kalangan orang Islam tapi dia kafir, tapi dia tidak ditakfirkan sebagaimana golongan munafik. Golongan munafik.
golongan munafiqin yang ada pada zaman Nabi SAW, dan ada ramai orang-orang yang kafir yang berpura-pura jadi Islam atau orang Islam yang telah murtad. Kita tak tahu. Kita hanya hukumkan secara zahir. Jadi bab takfir, ia melibatkan hukuman daripada pemerintah. Pemerintah yang menetapkan dia Muslim ataupun kafir dari segi identitinya. Maksudnya kalau ada IC Islam atau kafir, pemerintah yang tetapkan. Jadi pihak kita ikut hukum pemerintah. Sebab tu buat takfir ni, kita kata tidak, jangan bermudah-mudah mentakfirkan. Kerana dia melibatkan masalah yang lain. Masalah hukum penghalalan darah ketika berlakunya jihad, ataupun masalah ketika pengurusan jenazah, pengebumian di tanah mana dikebumikan dan sebagainya. Hukum kedua adalah hukum berkaitan dengan menetapkan seseorang atau menghukumkan seseorang sebagai ahli neraka. Ini satu masalah yang lain. Apa bezanya? Ini hukum di hari akhirat. Di hari akhirat. Kalau cerita seseorang itu dihukumkan sebagai neraka ataupun tidak, itu hukuman akhirat. Kalau dikatakan dihukumkan sebagai Muslim ataupun tidak, itu hukuman di dunia. Kita yakin semua orang kafir tempatnya di neraka. Tetapi kita tidak pasti adakah seseorang itu benar-benar kafir ketika matinya secara personal, secara tepat, ataupun seorang yang Muslim ketika meninggalnya dia berada di kalimah la ilaha illallah. Kita tak tahu. Cuma kita masih ada harapan. Kita bila nampak orang yang baik dengan tanda yang baik, kita mengharapkan dia dari kalangan ahli syurga atau di kalangan orang-orang yang terima amalannya. Kalau dilihatkan tanda-tanda buruk padanya, kita takut. Kita khawatir. Dia ini dari kalangan orang-orang yang berada dalam su'ul khatimah, namun kita tidak menetapkan atau kita tidak menghukumkan dia sebagai ahli neraka. Bab neraka, bab hari akhirat. Sekarang ini, tajuk yang kita bincangkan sekarang, iaitu juga berkaitan dengan daripada masalah yang sama. Kata Syekh, wala nunzilu ahadan minhum jannatan wala nara, dan kita tidak menetapkan seorang pun dari kalangan mereka. Siapa? Di kalangan orang Muslim. Kerana cerita sebelum ni tentang orang-orang ahli qiblah. Dan kita tidak menetapkan seseorang pun di kalangan ahli qiblah itu dengan hukum syurga atau neraka. Jadi kalau ada orang meninggal, kita kata dia seorang Muslim. Jadi kita harapkan dia, semoga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati dia. Semoga Allah mengampuni dia. Kita doakan sebagainya. Tapi kita tidak katakan dia ini adalah ahli syurga. Kita tak boleh menetapkan seseorang itu sebagai ahli syurga. Kenapa? Kerana bab syurga dan neraka, bab kedudukan seseorang itu di syurga neraka itu adalah bab ghaib. Bab ghaib. Ghaib di mana? Pertama, kita tak pernah nampak syurga, tak pernah nampak neraka. Bab kedua, kita tak tahu ahli syurga atau ahli neraka. Bab seterusnya, bab ghaib. Bab ghaib berkaitan dengan ilmu, berkaitan dengan masa akan datang. Semua ini kita tidak tahu. Jadi kita tak boleh tetapkan seorang pun sebagai ahli neraka ataupun sebagai ahli syurga. Yang ada, kita mengharapkan orang-orang yang baik itu, kita merasa hati kita rasa berharap, sangat-sangat berharap, rasa mempunyai istilah kita kata apa istilah kita pakai? Kita nampak orang ni harapan dia cerah. Itu kita harap. Kita nampak orang ni, Masya Allah, meninggal dalam keadaan sujud,
sedang keadaan sujud, sedang melakukan ibadah haji ataupun sedang dalam keadaan ihram haji ataupun umrah, sedang sujud pada Allah Subhanahu wa taala, atau orang yang sedang mengucapkan kalimah la ilaha illallah ketika menyampaikan dakwah dan sebagainya, kita harap walaupun orang yang sebegitu tandanya begitu jelas, harapan tu tinggi. Kita rasa memang kalau ikutkan kepada zahirnya dia ni dah layak masuk syurga. Tetapi kita perlu tahu hukum dan ilmu berkaitan dengan perkara ghaib itu tidak ada kepastian kecuali dengan nas, maka kita tak hukumkan dia. Harap tu boleh. Harapan tu boleh. Dan bab menghukumkan seorang ahli neraka lebih ketat. Lebih ketat. Ya. Okey. Kita minta dijauhkan dari su'ul khatimah. Keadaan kematian seseorang dengan su'ul khatimah kita tahu. Dan ketika kematian seseorang di suatu tempat dan sebagainya, kita katakan untuk dia, kita tawakuf. Tapi zahirnya, mana untuk tujuan pengajaran, dosa-dosa dibuat, diingatkan dosa-dosa dia. Contoh orang yang derhaka dengan mak dia, contoh. Sepak mak dia. Lagi, ini pernah berlaku. Lari keluar dari rumah, kena langgang kereta. Kan? Kita kata itu tanda-tanda su'ul khatimah. Tanda-tanda su'ul khatimah. Tapi si fulan, mungkin Allah mengampunkan dia. Untuk dia, kita hukum sebagai ahli neraka? Tidak. Tapi kata itu tanda-tanda su'ul khatimah. Orang yang meninggal dalam keadaan sujud, orang meninggal syahid, itu tanda-tanda husnul khatimah. Jadi, keadaan sebenar seseorang itu, kita hanya mampu mengharapkan adanya harapan yang cerah, harapan yang tinggi kita rasa, tapi kita tak putuskan. Untuk neraka lebih ketat. Kerana rahmat Allah begitu luas. Rahmat Allah sangat luas. Bab syurga, janji Allah itu pasti. Cuma ilmu kita terhad. Bab neraka, kita tak boleh nampak orang ni ahli neraka ni. Aku rasa dia memang ahli neraka. Kita tak boleh. Berkemungkinan ketika dia meninggal, waktu-waktu keadaan sedang dia terseksa tersebut, dia sebelum nyawanya sebelum sampai ke kerongkong atau ke lehernya, dia sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu. Kita tak tahu, tapi kita kata tanda dia tanda su'ul khatimah. Sebab tu seseorang kita tak berani kita tak boleh nak confirmkan. Tapi tanda, ya, ada orang yang ada tanda-tanda husnul khatimah, ada orang yang ada tanda-tanda su'ul khatimah pada kematiannya. Ada orang yang kita tak tahu. Kematian biasa. Sebab tu kita tidak meletakkan satu hukum yang pasti kepada seorang pun di kalangan ahli qiblah sebagai ahli syurga atau neraka. Yang tinggal semua sekali kita doakan Allah maghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum, dan doa-doa yang lain. Kecuali kalau ada tanda-tanda su'ul khatimah sebagainya, atau kita rasa dia ni dah kafir dah, sebenarnya itu cuma kerajaan tak putuskan ataupun tidak dihukumkan oleh pemerintah sebagainya, kita tawakuf untuk solatkan dia. Boleh, kita dah bincangkan sebelum ni. Kita rasa dia ni dah kafir dah, cuma ialah berita tak sampai pada pemerintah, dia kekal sebagai asal. Tapi kita yang kenal, kita yang tahu berita secara jelas, dia ni memang mengaku dah murtad, dia dah memang hidup dia menentang Islam, memang benci, cuma tak dapat nak tukar IC contoh. Jadi kita yang tahu keadaan dia secara bersendiri, kita tak solatkan. Orang lain solatkan, silakan. Kerana hukum umum itu bergantung kepada pemerintah. Jadi kalau dikatakan seorang tu dia buat dosa, kemudian semua orang kampung tak nak solatkan, nasib dia lah. Nasib dia. Berkemungkinan keadaannya itu sebagai tanda dia betul-betul kufur, ke orang kafir yang mengambil, orang semua yakin dia kafir. Atau ada pihak yang menguruskan, biarkan pihak yang menguruskan itu, mereka dengan urusan mereka, kita yang jelas, tahu dengan jelas, kita tidak hukumkan.
Tapi kalau pemerintah dah hukumkan sebagai dia kafir, kita tak boleh kuburkan dia di tempat orang Islam dan tidak boleh uruskan jenazah dengan cara orang Islam. Betul hukum pemerintah itu sebagai pemutus bicara. Kita sering jumpa dunia sekarang ramai orang yang ahlan. Ramai di kalangan orang zaman sekarang ada yang mencela agama, macam-macam perkara-perkara ini akan timbul masalah-masalah begini. Jadi kita katakan secara rasminya tengok pada pemerintah, tapi secara personal seseorang boleh beramal sesuai dengan apa yang dirasakan kedudukan seseorang tersebut dengan ilmu yang ilmu yang ada pada dirinya. Okey. Tajuk ni kita baca sikit pada hari sebelum kita cuti hari itu. Cuma kita tak habis, jadi kita ulang daripada awal lah insyaAllah. Kata Syekh, kita tidak boleh menentukan kedudukan seseorang di dalam syurga atau dalam neraka. Ni kata siapa? Syekh. Ya, dimasukkan Syekh siapa? Al-Imam At-Tahawi. Kemudian syarah. Syarah tu kata-kata Al-Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi. Kita tidak, kata Imam Ibnu Abil Izz, kita tidak boleh mengatakan kepada seseorang tertentu secara khusus dari kalangan ahli kiblat bahawa dia ahli syurga atau ahli neraka, kecuali yang telah diberitahu oleh Rasulullah SAW yang bercakap benar bahawa orang itu dari kalangan ahli neraka seperti 10 orang sahabat radhiyallahu anhum. Okey, kecuali ada nas. Nas ini naslah yang memutuskan keadaan ataupun yang memberikan berita yang qat'i terhadap kedudukan seseorang dalam syurga atau neraka. Kalau Quran beritahu, Nabi beritahu, selesai. Orang-orang yang dihukumkan sebagai ahli neraka. Jangan pula syak tentang kufurnya Fir'aun, kufurnya Iblis, kufurnya Abu Lahab. Saya rasa syak pula. Rasa macam Abu Lahab ni mentantah dia jahil masa tu, dia nak pertahankan bangsa dia, ada mula cerita. Tak boleh lah. Yang mana nas dah putuskan sebagai kafir dan nas dah sebutkan mereka sebagai ahli neraka, kita putuskan dia adalah ahli neraka. Begitu juga orang-orang yang nas putuskan bahawa mereka adalah ahli syurga. Bila nas katakan mereka sebagai ahli syurga, kita katakan mereka sebagai ahli syurga. Contohnya 10 orang sahabat, iaitu al-ashru mubashirina bil jannah, 10 orang yang dijanjikan syurga. Sahabat Nabi berapa orang dijanjikan syurga? Semua sahabat secara umum. Sahabat Nabi secara umum mereka semua adalah ahli syurga. Ini janji umum untuk semua sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kalangan Muhajirin, Ansar, wallazina tabauhum bi ihsan. Dia orang kata sahabat, kalau dia sahabat saja kita sebut radhiyallahu anhum. Allah telah redha dengan mereka. Kalimah radhiyallahu anhum mengandungi 2 perkara. Pertama, menyatakan akidah kita, akidah ahli sunnah wal jamaah terhadap sahabat. Kita hukumkan mereka sebagai adul, orang yang adil, orang yang terpercaya dalam agama mereka. Mereka ini orang yang dalam agama mereka adul, dan dalam periwayatan mereka adalah thiqah. Adul itu lebih tinggi daripada thiqah. Thiqah itu disebutkan pada selepas daripada sahabat. Jadi dari mana kita tahu? Sebab Allah hukumkan secara umum. Allah sebut was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannat tajri tahta al-anhar khalidina fiha abada. Dzalikal fawzul azim. Di Quran kata orang-orang yang awal masuk Islam di kalangan Muhajirin dan Ansar, dan orang-orang yang masuk Islam selepas mereka dengan ikut jejak langkah mereka
jejak langkah yang baik. Allah telah redha dengan semua mereka. Radhiyallahu anhum wa radu an. Dan Allah cerita tentang hati mereka. Mereka redha kepada Allah. Mereka tak ada munafik di kalangan muhajirin, ansar, wallazina taba'uhum bi ihsan. Allah redha pada mereka dan mereka betul-betul menyatakan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Itu datang pada hati mereka sebab Allah tazkiyahkan isi hati mereka. Radhiyallahu anhum, Allah redha dengan mereka. Allah kita hukum Allah pada mereka. Wa radu'an, dan mereka juga redha kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada nak bantah satu hukum pun. Tak ada rasa berat untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa adda lahum jannat, dan Allah telah siapkan untuk mereka syurga tajri tahtal anhar khalidina fiha abada, yang mana mengalir di bawahnya sungai-sungai dan mereka kekal selama-lamanya di dalamnya. Dan itulah kejayaan mereka yang agung, kejayaan yang besar. Ini hukum umum untuk semua sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari 3 kategori: Muhajirin, Ansar, dan kategori yang masuk Islam selepas pada hijrah. Lepas hijrah tak ada Muhajirin, Ansar. Yang ada walladzina taba'uhum bi ihsan, orang-orang yang ikut jejak langkah baik mereka, iaitu dalam beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas hijrah. Mereka ini semua Allah telah hukumkan mereka dengan syurga. Okey. Itu hukum umum. Kemudian hukum secara khusus, spesifik, yang mana nama-nama mereka disebutkan secara personal. Seorang-seorang Nabi sebut. Dipanggil hukum secara afrad. Ramai di kalangan sahabat-sahabat Rasulullah. Dari kalangan sahabat-sahabat Rasulullah, ada yang dihukumkan mereka secara khusus. Khadijah radhiyallahu anha dihukumkan, disebutkan dengan jelas dengan nas. Allah Subhanahu wa taala sampaikan salam kepada Khadijah, dan hadis-hadis yang banyak. Khadijah, Aisyah radhiyallahu anha, Bilal ibn Rabah, Ukashah ibn Mihsan, siapa lagi, Ibnu Mas'ud, Hasan, Husain, Hasan dan adiknya Husain, begitu juga Thabit bin Qais, begitu juga seorang lelaki Ansar yang mana Abdullah ibnu Mas'ud pergi ke rumah dia, nak cek apa rahsia dia. Seorang lelaki di kalangan Badu daripada Badiah, orang kampung, datang tanya pada Nabi, "Ya Rasulullah, macam mana nak masuk syurga?" Nabi kata, "Jangan syirikkan Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kamu tunaikan salat. Kalau dirikan salat, tunaikan zakat dan berpuasa bulan Ramadan." Dia kata, "Tu saja ke Rasulullah?" Masa ni haji belum difardukan. Dan ke atas dirinya, mana waktu ni haji belum difardukan. Dia kata, "Tu sahaja ke ya Rasulullah?" Nabi kata, "Itu sahaja." Dia kata, "Kalau begitu aku ambil ni je, yang lain aku tak nak ambil. Aku tak nak buat lebih." Dia genggam tangan dia pergi. Nabi kata, "Man sarrahu ayyanzura rajulan min ahli jannah falyanzur ila hadha." Siapa nak tengok salah seorang lelaki daripada kalangan ahli syurga, tengok pada lelaki ini. Jadi di sini dalil bahawa buat perkara yang wajib, kalau buat betul-betul, cukup dah untuk masuk syurga. Cuma kenapa kita kena buat perkara sunat yang banyak? Tiap-tiap bab yang wajib itu ada perkara sunat yang melengkapkannya. Solat yang wajib ada solat sunat. Puasa yang wajib ada puasa sunat. Bab zakat yang wajib ada sedekah yang sunat. Dalam semua bab yang wajib ada perkara sunat. Kenapa kita perlukan perkara sunat? Sebab mungkin kewajipan kita itu tidak sempurna. Mungkin solat wajib kita tak sempurna. Ada kekurangan yang perlu ditampung oleh amalan yang sunat. Mungkin kita buat kesalahan tersebut secara sengaja atau secara tidak sengaja, sedar ataupun tidak. Jadi oleh kerana kita tak pasti tentang kedudukan kita terhadap amalan tersebut, maka kita perlu perbanyakkan amalan sunat.
Dan kita sendiri habis kalau dah wajib, kalau dah sempurna, sunat apa gunanya? Guna untuk meningkatkan darajat kita dalam syurga. Ini kita bincangkan dalam bab darajat dalam syurga. Bab lepas masuk syurga. Tapi bab darajat, tempat dia dalam syurga, satu bab yang lain. Sebab tu kita bincangkan orang masuk syurga tanpa hisab dengan orang masuk syurga dengan hisab. Mana lebih tinggi darajatnya? Siapa lebih tinggi? Masuk syurga tanpa hisab ke masuk syurga dengan hisab? Tanpa hisab. Belum cerita tentang darajat. Tu cerita cepat masuk syurga dan cepat atau lambat, susah atau senang prosesnya. Kat syurga bab darajat bab yang lain. Kenapa dikatakan orang masuk syurga tanpa hisab bukanlah paling hebat ya? Bab mahsyar ya. Mereka dipercepatkan, dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramai sahabat yang kita tahu dalil yang jelas bahawa Abu Bakar akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar adalah manusia terbaik selepas Rasulullah. Rasulullah sendiri akan dipersoal di mahsyar. Abu Bakar, Abdurrahman bin Auf, riwayat-riwayat orang-orang yang saleh yang mana level tinggi ini dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahawa bab masuk syurga tanpa hisab adalah kedudukan yang mulia yang tinggi ketika di mahsyar. Tapi ketika di syurga ada kedudukannya. Ada kedudukan yang lain setelah sampai di syurga. Di syurga ada darajat. Syurga itu ada darajat. Jadi di kalangan sahabat-sahabat, sebab itu kita katakan, adakah orang miskin lebih baik daripada orang kaya lebih baik daripada miskin? Kita bincangkan sebelum ni. Bab masuk syurga lebih cepat mungkin orang miskin lah, kerana sikit yang dihisab. Tetapi bab darajat kepada orang kaya lebih banyak berkorbannya untuk agama Allah Subhanahu wa taala, lebih banyak sedekahnya, lebih banyak manfaatnya dan sebagainya. Itu bab kedudukan mereka dalam syurga. Tapi kita tak kata tak semestinya. Mungkin orang miskin yang sabar, yang qanaah, yang sebagainya, ada banyak sebab. Lepas tu, miskin dan kaya tidak menetapkan kedudukan seorang kat syurga. Kita nak jadi orang kaya yang beriman, seorang miskin yang beriman. Kedudukan miskin dan kaya Allah tetapkan. Yang membezakannya adalah iman kita, tahap iman kita dan tahap tawakal dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan amalan-amalan yang lain. Okey, jadi kita tak hukumkan seseorang pun sebagai ahli syurga ataupun neraka kecuali dengan nas. Dan nas menetapkan ada orang-orang yang masuk syurga. Siapa mereka? Selain pada yang jelas nabi-nabi dan rasul-rasul, kemudian sahabat-sahabat Rasulullah secara umum, kemudian ada sahabat-sahabat secara khusus. Cumanya di kalangan nama khusus ada satu hadis yang menceritakan tentang orang-orang tertentu yang dihukumkan sebagai ahli syurga secara bersamaan dalam satu hadis. Hadis yang ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Auf, Sa'id bin Zaid dan sebagainya, riwayat yang disebut oleh beberapa orang sahabat yang menceritakan tentang suatu ketika Nabi SAW sebut tentang 10 orang yang dikatakan sebagai ahli syurga. Nabi sebut Abu Bakar fil jannah, wa Umar fil jannah, wa Uthman fil jannah, wa Ali fil jannah, wa Talha fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah, Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah, Abu Ubaidah al-Jarrah fil jannah, Sa'id bin Zaid fil jannah. Mana sudah disebutkan ke 10 orang sahabat tersebut secara bersama dalam satu hadis. Sebab itu disebutkan 10 orang yang dijanjikan syurga. Dan mereka antara nama-nama yang awal yang diisytiharkan sebagai ahli syurga, maka ada Asyar Mubasyirin bil Jannah. Kedudukan mereka secara umum di kalangan umat ini, itulah manusia terbaik di kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengikut tertib. Jadi Khadijah mana? Itu kalangan wanita. Tidak syak lagi bahawa dalam bab pengorbanan agama sebagainya, bab kedudukan seorang lelaki itu lebih tinggi secara umum, kerana mereka lebih banyak berkorban. Betul, sahabat wanita juga berkorban, tapi jihad dengan segala kerja yang dilakukan lelaki memang banyak tanggungjawab, banyak tugas, tapi
tugas tersebut disertakan dengan ada sama ada dia mengangkat kedudukan seseorang atau tugas itu menyebabkan seseorang itu dianggap sebagai seorang yang cuai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tanggungjawab banyak. Jadi kalau lulus dapatlah pangkat yang tinggi. Kalau tidak lulus atau kurang atau cuai, maka dosa pun banyak. Itu untuk orang lelaki. Okey, seterusnya kata Syekh, sekiranya kita katakan orang yang melakukan dosa besar yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala masuk ke dalam neraka, pasti akan masuk neraka, kemudian dia akan keluar daripadanya dengan syafaat mereka yang boleh memberikan syafaat. Kita ulang balik. Kita baca bahasa Arabnya insya-Allah. Wa in kunna naqul. Disebut sekiranya. Kita boleh tukar pada sekiranya, bukan sekiranya. Walaupun kita katakan, tukarkan terjemahan tu. Disebut wa in kunna naqul. Wa in kunna situ bukan bererti sekiranya. In kunna bahasa Arab sekiranya. Tapi in kunna di sini bukan bererti sekiranya. In kunna bererti walaupun. Wa in kunna naqul, walaupun kita katakan. Kata Syekh, kita tak hukumkan seorang sebagai ahli syurga atau sebagai ahli neraka. Walaupun kita katakan wa in kunna naqul, walaupun kita katakan innahu la budda ay yadkhulan nara min ahli al-kaba'iri man yasha'u Allah idkhalahu an-nar. ثم يخرج منها بشفاعة الشافعين ولكننا نقف في الشخص المعين فلا نشهد له بجنة ولا نار إلا عن علم لأن حقيقة باطنه وما مات عليه لا نحيط به لكن نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. Kata Syekh, walaupun kita katakan sesungguhnya sudah pasti orang-orang yang melakukan dosa besar akan memasuki neraka sekiranya dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh gariskan kalau bahasa teks Arab ni kita garis mayasya Allah, tapi kalau bahasa ini kita kata sekiranya kita katakan tukar pada walaupun kita mengatakan orang yang melakukan dosa besar, ahlul kabair, yang dikehendaki oleh Allah, garisan, yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sangat penting. Bila orang buat dosa besar, apa kedudukan mereka? Okey, orang mukmin, di mana kedudukannya? Orang mukmin, di mana kedudukannya? Orang yang beriman, betul-betul beriman, di mana kedudukannya? Di syurga, tanpa syak. Cuma, kalau orang itu meninggal, kita tak boleh hukumkan dia, sebab kita tak tahu kedudukan dia di sisi Allah. Tapi mukmin confirm tempatnya dalam syurga. Orang kafir, tempatnya kat mana? Kat mana? Neraka, tak syak. Orang kafir, tempatnya di neraka, tidak syak. Cuma kita tawakufkan kepada seseorang tu, tak tahu dia kafir ke muslim. Kalau jelas dia kafir, kita kata dia kafir, hukum dia kafir. Tempatnya di neraka. Okey, muslim jelas, orang mukmin jelas, kafir jelas. Orang mukmin yang masih mukmin tapi perangai macam kafir, ahli kabair. Mukmin yang berzina, mukmin yang membunuh orang, dia perangai semua perangai kafir. Kita katakan bahawa Islam meletakkan mukmin berperangai seperti kafir, iaitu orang ahlul kabair. Ada juga orang kafir perangai seperti mukmin, kafir yang baik sebagainya. Tapi yang menghalang dia daripada dapat pahala dan balasan adalah kerana akidah dia. Okay. Jadi tidak manfaat bagi dia untuk amalan kebaikan yang dia buat, kerana dia tidak percaya kepada dosa dan pahala, tak percaya kepada Allah. Dia tak mengharapkan pun syurga Allah. Dia tak mengharapkan pun rahmat Allah, sebab dia tak percaya. Itu ahli, dia tetap orang kafir. Tapi perangai dia perangai ahli mukmin, itu orang yang beriman tadi ada manfaatnya, kerana Islam itu ada kebaikan dunia dan akhirat.
Buat baik ni ada kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Selagi tak beriman, dia tak akan dapat kebaikan akhirat. Tapi kebaikan dunia masih dapat. Allah Maha Adil. Orang mukmin yang buat satu amalan, kalau tak ikhlas, sedekah, dia nak orang pujian sebagainya. Okay, sedekah. Bila buat baik tadi, sedekah, baik tak baik? Kalau dilihat pada pahala, tak ada pahala. Tapi lihat dari segi kebaikan dunia, dapat tak kebaikan dia? Dapat. Orang sayang dia, betul tak? Orang sayang, orang puji, mungkin dia. Kebaikan dunia tetap dapat. Jadi jangan terpedaya, jangan kita terpedaya dengan perkara baik yang kita dapat di dunia. Hukum kita, hakikatnya keikhlasan kita kepada Allah, kedudukan Allah, hanya Allah yang tahu. Sebab tu dari segi amalan kita dimudahkan urusan atau tidak, ini satu tanda-tanda sampingan, satu perkara yang rentetan daripada amalan tersebut. Mungkin juga orang yang sedekah banyak kemudian kat dunia tak nampak, tak kaya-kaya dia. Mungkin. Itu yang penting, amalan diterima atau tidak. Ini yang penting. Bab akhirat. Seorang mukmin dia melakukan satu amalan, dia mengharapkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Allah balas di dunia, mungkin Allah balas di dunia di hari kemudian, ataupun di hari akhirat selepas kematiannya. Allah lebih tahu di manakah tempat yang perlu bagi seorang mukmin bila Allah terima satu amalan. Okey. Jadi kita balik semula pada orang mukmin tempatnya di syurga. Cuma kita tak hukumkan seseorang tu kerana kita ilmu kita tentang kematian dia macam mana kita tak tahu. Kedudukan dia macam mana kita tak tahu. Orang kafir tempatnya di neraka. Kita tak hukumkan seorang secara personal sebagai ahli neraka sebab kita tak tahu kematian dia macam mana kedudukannya. Itu saja. Orang mukmin perangai macam kafir. Inilah dia ahlul kabair. Yang kita bincangkan sekarang, orang yang buat dosa besar. Dekat mana? Kita katakan mereka berada dalam masyiatillah. Serahkan pada kehendak Allah. Kalau bab baik, dia buat baik, confirm Allah akan balas kebaikan. Bab buat jahat, bab wa'id, janji buruk Allah, bab wa'ad pasti Allah tunaikan. Tak ada pun seorang mukmin yang dizalimi, dah buat amalan Allah tak terima langsung. Tak, orang mukmin buat amalan Allah akan terima. Wah, pasti Allah terima. Amalan ditolak berdasarkan kepada kekurangan amalan tersebut. Adanya unsur riak. Waktu riak Allah tak terima. Waktu dia ikhlas Allah terima. Riak itu merosakkan waktu amalan tersebut. Jadi Allah SWT Maha Adil. Waktu dia amalan riak dia merosakkan amalan tersebut ketika adanya riak. Contoh orang solat dalam 4 rakaat. Rakaat pertama datang perasaan riak. Suara aku paling sedap. Nak jadi imam. Lepas tu sedar balik. Astagfirullah. Tarik balik. Sebagainya. Waktu tidak ada riak, Allah Subhanahu Wa Taala terima. Dan kita doakan supaya yang tadi Allah ampunkan. Jadi itu bab apa? Bab amalan, bab orang mukmin. Kebaikan pasti Allah terima. Malah kalau dia buat satu amal kebaikan tidak ikhlas sekalipun, dia akan dapat kebaikan dunianya. Jelas? Disesuai dengan niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Orang yang pahala dia berdasarkan kepada apa yang ada dalam isi hati dia, apa dia niatkan. Okey, itu bab pahala. Tapi bab kebaikan dapat. Orang yang berwuduk dapat kebaikan wuduk. Wuduk ni ada kebaikan, ada kebaikan dunia. Orang yang puasa, ikhlas tak ikhlas, puasa ada kebaikannya. Okey. Cerita sekarang tentang orang yang mukmin tetapi dia melakukan dosa-dosa besar. Jadi orang yang buat dosa besar, kita tak hukumkan dia sebagai ahli neraka seperti mana orang kafir. Kita katakan mereka berada dalam masyiatillah. Mana kedudukan orang yang maksiat berada dalam masyiatillah. Kalau Allah nak masukkan dia kat neraka, Allah masukkan neraka. Allah nak ampunkan dia, Allah boleh ampunkan. Serah pada Allah. Serah pada Allah. Mereka, kedudukan mereka berada kehendak Allah. Jelas?
Yang orang mukmin yang betul-betul mukmin tempatnya syurga. Allah akan beri pasti. Allah tidak innaka la tukhliful mi'ad. Allah tidak akan tidak akan tidak menunaikan janji atau tidak akan menyalahi janjinya, janji baik. Tapi kalau janji buruk, bab janji-janji buruk, kaedahnya berada masyiatillah. Kalau Allah nak, Allah tunaikan. Kalau Allah nak, Allah boleh ampunkan. Jadi bila ketika dosa orang-orang yang berzina, tempatnya di neraka. Semua yang dosa-dosa besar ni kan ada neraka. Orang yang tidak solat, tempatnya di sakar, neraka sakar. Orang yang tidak zakat, dia akan dalam api neraka, dan dia akan hartanya akan membelit dan sebagainya. Semua tentang dosa-dosa besar yang kita belajar kitab Al-Kabair. Semua ni janji-janji Allah terhadap orang yang buat dosa besar. Betul? Dosa kecil tak dijanjikan syurga. Allah larang tapi tak dijanjikan neraka. Allah larang tapi tak disebut neraka. Dosa-dosa besar bila disebutkan neraka, hukuman khas, itu dosa besar. Okey, hukuman neraka yang Allah sebutkan kepada Ahlul Kabair ini, adakah pasti berlaku? Tidak. Boleh jadi Allah ampunkan. Boleh jadi Allah Subhanahu Wa Taala laksanakan apa yang Allah janjikan. Janji baik pasti Allah tunaikan. Janji buruk belum tentu. Dia berada dalam masyiatillah. Walaupun dia buat dosa besar. Sebab itu kita tak ada hukumkan seseorang yang buat dosa besar sebagai ahli neraka, sebab dia berada dalam masyiatillah. Nas menunjukkan bahawa ada di kalangan pelacur yang diampunkan, di kalangan pembunuh yang diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bab pengampunan rahmat Allah Maha luas. Jangan putus asa, doa saja. Jadi kalaulah ada orang meninggal, dia kata, Ustaz, ayah saya tak solat, Ustaz, ayah saya yang ini. Tapi dia Islam lagi, dia solat entahlah sekali-sekala. Dia solat sekali-sekala. Dia ni, ya Allah, Ustaz, buat bid'ah, buat khurafat, pergi kubur, tapi solat juga. Doakanlah. Selagi dia seorang mukmin, kita tahu dia buat dengan jahil sebagainya. Selagi kita tahu dia masih seorang mukmin yang jahil sebagainya, doakan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampuninya. Masih lagi. Yang tak boleh bila kafir. Jelas dia kafir. Kita tak tahu dia masuk Islam bila. Kita doakan tak boleh. Kafir kita tak boleh doakan. Okey. Jadi yang membezakan antara seorang ahli menghukumkan seorang ahli neraka secara pasti ataupun dalam masyiatillah adalah kerana iman dia tadi. Dia masih ada iman. Bila ada iman, berkemungkinan Allah SWT mengampunkan dosanya. Kalau kafir ataupun syirik, syirik itu jadi kafir. Orang syirik juga kafir. Jelas. Sebab itu dari mana kita ambil dalil ini? Kerana Allah sebut, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengampunkan orang-orang yang buat dosa, buat syirik kepadanya. Allah tidak umumkan syirik, Allah tak ampunkan. Dan Allah wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah ampunkan dosa-dosa yang selainnya, yang lebih rendah daripada syirik, serta kufur, liman yasha, bagi siapa yang Allah kehendaki. Bukan semua. Jadi liman yasha, bab masyiatillah, kalau Allah nak ampunkan pun berada dalam masyiatillah. Allah nak masukkan dalam neraka pun dengan masyiatillah. Sebab itu kita tak boleh confirmkan seseorang itu sebagai ahli neraka. Sebab itu kata Syekh, walaupun kita tetap, bila kita hukumkan dia sebagai ahli neraka, bukan berarti kita mengiyakan dosa dia. Kita tetap mengatakan orang-orang yang melakukan dosa besar, kalau Allah nak, Allah akan masukkan dia ke dalam neraka. Kemudian dia akan dikeluarkan dengan syafaat orang-orang yang memberi syafaat. Syafaat dapat awal, alhamdulillah lah. Ada orang dihukumkan neraka, dapat syafaat
daripada Nabi SAW agar tidak masuk neraka. Dah hukum dah. Kalau ikutkan pada amalan dia, mana apa arti syafaat? Syafaat ni bantuan luar. Kalau ikut pada dia, orang tu sendiri dihukumkan, itu dihisap. Ada orang dihisap, amalan kebaikannya lebih. Alhamdulillah, ke syurga. Nanti dapat syafaat lagi. Ada syafaat untuk naik darajat sebagainya. Ada syafaat-syafaat yang lain. Ada orang dihukumkan ketika di mizan, dilihat amalannya, dan setelah dihisap, amal keburukannya lebih banyak, menyebabkan dia dihukumkan ke neraka. Ketika itu, berkemungkinan dia dapat syafaat awal daripada Nabi SAW. Daripada orang-orang diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi syafaat tadi sampai awal tak sempat masuk ke neraka, dah dapat syafaat. Ada yang sempat masuk neraka tapi cepat dapat syafaat. Ada yang masuk dengan yang lama, kemudian dapat syafaat. Dan syafaat terakhir, yani syafaat Allah Subhanahu Wa Taala, ada orang yang Allah perintahkan supaya dikeluarkan daripada api neraka. Kisah berkaitan hadis seorang ahli neraka yang paling akhir sekali keluar daripada ahli jahannam, ahli syurga, dimasukkan dalam syurga, orang terakhir dalam hadis yang kita bacakan sebelum ini. Jadi mereka akan keluar balik dengan sebab apa? Sebab amalan tak ada dah, amalan confirm ahli neraka dah. Mereka hanya mampu keluar balik tu sebab syafaat. Suatu syafaat ni satu bab yang besar. Bab yang penting, kita nak dapatkan syafaat Nabi SAW saat genting. Amalan kita berkemungkinan kurang. Tapi perjuangkanlah sunnah Rasulullah. Sampaikanlah sunnah Nabi apa yang kita tahu. Amalkan sunnah Nabi apa yang kita tahu, apa yang kita mampu. Berkemungkinan bab amalan kita, qiyam kita tak banyak. Qiyam kita kurang, sedekah kita kurang, ini kurang. Tapi bab tertentu, bab-bab yang membuka syafaat Nabi SAW. Ada bab tertentu. Ada orang yang beramal, berusaha satu bab yang mana Allah redha dengannya, dan dia dapat syafaat. Dapat syafaat dengannya. Mungkin syafaat daripada Rasulullah, syafaat daripada orang saleh, syafaat daripada anak, syafaat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sendiri yang memberikan perintah untuk dikeluarkan dia daripada neraka, atau dilepaskan dia, diampunkan dia daripada dosa-dosanya. Ada orang yang dah memang confirm neraka, dah putus dah. Tiba-tiba Allah kata, fulan, kamu masuk syurga. Aku ampunkan dosa-dosa kamu. Ada amalan-amalan tertentu yang Allah redha, menyebabkan Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan dosa tertentu. Ini bab syafaat luas. Jadi kita nak hukumkan orang ahli neraka ke? Beratlah. Bab kematian dia macam mana kita pun tak tahu. Bab keadaan Allah ampunkan dalam masyiatillah pun ada masyiatillah. Kemudian mungkin daripada Allah putuskan neraka, kemudian ada syafaat dan sebagainya. Banyak bab yang menyebabkan dia boleh terlepas daripada api neraka. Oleh itu, kita tidak diperintahkan untuk menghukumkan seseorang sebagai ahli syurga atau neraka, tapi kita diperintahkan untuk mengajak manusia untuk mentaati Allah dan Rasulnya. Sebab itu kerja kita lebih kepada mengajak manusia kepada sunnah Nabi SAW. Ajak pada agama Allah dan jauhkan mereka daripada buat maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, daripada syirik, daripada kufur. Ini tugas kita. Okey. Seterusnya, salaf ada 3 pendapat dalam persaksian masuk syurga. Dalam bab ni ada tiga pandangan. Okey. Pandangan salaf ada 3 pendapat. Bila ada 3 pendapat, maksudnya masalah ni masalah ijma' ke masalah ada khilaf? Ada khilaf. Bila salaf ada khilaf, apa yang perlu kita buat? Kita pun perlu berlapang dada dengan qaul ini. Tetapi kita tahu dalam 3 qaul ini pasti ada yang tepat, ada yang salah. Jadi salafus salih boleh salah atau tidak? Boleh salah. Bab di kalangan pendapat kita tak, yang maksum hanya Rasulullah. Selepas Rasulullah, mungkin juga salafus salih ada melakukan kesilapan, tapi kesilapan itu bukan tak diketahui, hanya dinukilkan ada orang kata begitu, tapi kita akan tahu yang mana betul, yang mana salah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
Habis kalau macam tu nak ikut, orang kata nak ikut salah, salah pun ada salah macam mana? Khilaf salaf itu sedikit berbanding khilaf golongan khalaf yang kemudian. Dan yang kita wajibkan manusia ikut manhaj salaf dan jangan keluar daripadanya adalah perkara-perkara yang diijma'kan salaf. Bayangkan sahabat Al-Quran sebut begitu, hadis sebut begitu, semua sahabat faham begitu dan mereka bermusuh dengan orang yang berakidah sebalik dengannya. Golongan tabi'in semua faham begitu, hanya orang kafir yang cakap macam tu pada zaman dulu. Tiba-tiba kita boleh apa yang telah mereka ijma'kan, kita terima pandangan yang hanya diperkatakan oleh orang kafir atau ahli zindik pada zaman dulu sebagai qaul ahli sunnah, kita tak terima. Sebab itu dalam masalah bid'ah dalam akidah adalah orang-orang yang buat bid'ah dalam akidah, mereka telah melanggar ijma' salaf. Ada orang dia kata, oh, kalau ikut salaf maksum ke? Kita cerita salaf, ikut salaf. Memang kita tahu. Sebab tu masalah khilaf, kita nukilkan ada 3 kaul yang rajih begini begitu. Tapi masalah mereka ijma' yang kita bincangkan. Ada kata, ada ke ijma'? Katakan masalah sifat begini. Ijma' dalam bab akidah diambil ijma' sukuti. Kenapa begitu? Sebab tidak ada masalah-masalah yang ditimbulkan oleh ahli kalam dan sebagainya itu tidak pernah ditimbulkan pada zaman sebelumnya. Cukuplah mereka menyatakan satu pandangan mereka dan tak dibantah oleh yang lain setuju dan bersama dengannya, itu adalah ijma'. Itu sebab tu dalam bab akidah kita mengatakan bahawa kita ikut manhaj salafus salih, kita mengajak manusia untuk berakidah dengan akidah yang telah diijma'kan oleh salafus salih, dan kita berwala dan bara' dengannya. Mana kita pertahankan dan kita lawan orang-orang yang bawa satu perkara yang melanggar ijma', kerana kita tahu bahawa ijma' mereka takkan salah. Tapi dalam masalah yang mereka khilafkan, kita bincangkan secara ini. Okay. Jadi dalam masalah akidah, ramai yang tanya, ramai yang rasa sangsi. Bila sebut akidah salaf, mulalah orang bawa satu. Kadang-kadang ada orang bila sebut salaf, dia pergi ambil kaul betul-betul Mu'tazilah punya kaul. Betul-betul ahli bid'ah zaman dulu punya, dia ambil tarikh mati. Kita bukan tengok tarikh kematian sahaja, kita tengok salafus salih. Mereka berpegang dengan akidah yang bersumberkan daripada sunnah Nabi SAW. Sebab tu di kalangan kita kata Ma'bad al-Juhani, atau kita kata Ja'ad bin Dirham, dia pada generasi tabi'in, perawi hadis. Kalau cerita, kalaulah kita katakan, oh macam tu, kita pun macam mana kita nak kata Ja'ad bin Dirham salah, macam mana kata Jaham bin Safwan salah. Macam tu tak ada lah kumpulan Jahmiyah. Khawarij yang bunuh sahabat, kubur Sayyidina Uthman, yang bunuh Sayyidina Ali, yang bunuh sahabat-sahabat Rasulullah, mereka juga zaman salafus salih. Zaman sama. Tapi mereka bukan salafus salih. Kesalihan dalam bab manhaj ini, kita bukan tengok pada tarikh mereka hidup sahaja. Tengok pada manhaj salafus salih. Zaman Nabi pun dah ada orang kafir, ada munafik, tapi mereka bukanlah salafus salih yang kita maksudkan. Quran datang bawa ayat Quran jelas, hadis jelas, orang yang berpegang Quran sunnah dengan jelas, mereka adalah salafus salih. Pada zaman mereka, ya, ada orang-orang yang sesat sedikit.
bibit-bibit itu ada. Dan mereka itu bukan salafus soleh yang kita perlu ikut. Ijma' yang mereka telah pegang inilah yang perlu kita berpegang padanya. Permusuhan yang mereka berlaku pada zaman mereka, permusuhan pada zaman mereka, itulah dia perkara sama kita pertahankan. Mana boleh, zaman dulu, zaman salaf mereka dulu mereka terlalu sensitif, jumud, zaman sekarang zaman open. Mana boleh kita pecahkan ijma'. Kecuali masalah yang memang ada khilaf. Okey, dalam masalah ni ada khilaf. Kita kata kita tak boleh hukumkan seorang sebagai ahli syurga selagi tak ada nas. Tapi kita ada khilaf. Qaul yang rajih begitu. Tapi tetap ada khilaf. Sehingga bila ada khilaf di kalangan salafus salih, kita tak boleh keluarkan seseorang yang berpandangan dengan pandangan yang berbeza dengan kita daripada ahli sunnah wal jamaah. Kita kata mereka silap. Tapi jangan keluarkan dia daripada ahli sunnah wal jamaah. Tapi kalau dilawan ijma', masalah tersebut dia telah keluar daripada ahli sunnah wal jamaah. Okey. Pertama, salaf ada 3 pendapat dalam persaksian masuk syurga. Pertama, seseorang itu tidak boleh nyatakan masuk syurga, tidak dinyatakan masuk syurga kecuali para anbiya. Mereka ni katakan bahawa yang boleh dihukumkan sebagai ahli syurga hanyalah nabi-nabi dan rasul-rasul. Kalau sebut anbiya itu termasuk rasul-rasul. Dah pasti rasul-rasul di kalangan nabi-nabi. Jadi hanya anbiya yang dihukumkan sebagai ahli syurga kerana mereka maksum. Yang lain kata mereka selain daripada anbiya tidak maksum. Bila tidak maksum artinya terdedah pada dosa. Bila ada dosa, dia berada dalam masyiatillah, berada kehendak Allah. Boleh jadi Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengampunkan dia. Ini pandangan ini diriwayatkan oleh daripada Muhammad bin Hanafiyah dan Imam Al-Auza'i. Kaul ini sebagai kaul yang ihtiyat, yang untuk berlaku ihtiyat supaya tidak memasukkan seorang yang bukan ahli syurga sebagai ahli syurga. Kedua, pandangan kedua, setiap mukmin yang dinyatakan oleh nas boleh disaksikan masuk syurga. Ini merupakan pendapat kebanyakan ulama dan ahli hadis. Maksudnya ini pendapat yang jumhur salafus salih dan inilah pendapat yang rajih. Artinya kalau ada nas selain daripada nabi-nabi rasul-rasul, orang yang bukan nabi rasul sekalipun walaupun mereka tidak maksum, tapi Allah dah beritahu, nabi dah beritahu, mereka ini kita boleh persaksikan mereka sebagai ahli syurga. Qaul ini qaul yang paling kuat, paling rajih dan ia qaul jumhur. Dan pandangan yang ketiga, pandangan tiga, orang yang telah disebutkan itu dan orang nabi-nabi confirm. Pertama. Yang kedua, orang-orang yang ada nas confirm, tapi ada tambahan. Orang yang telah disebutkan itu dan orang-orang yang disaksikan oleh orang-orang beriman boleh dipersaksikan masuk syurga sebagaimana terdapat hadis sahih Bukhari dan Muslim bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam melalui satu jenazah, lalu orang-orang di situ memujinya dengan kebaikan, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, wajiblah baginya syurga. Wajiblah baginya. Baginda sallallahu alaihi wasallam lalu jenazah lain, lalu ada orang di situ menyebutkannya dengan kejahatan. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam berkata, sebutlah dia dengan kebaikan. Ni dalam terjemahan sini ada, sedikit saya bacakan teks Arab untuk ni. Okey. Dalam hadis annahu marra bi janazatin fa athnau 'alaiha bi khair. Nabi lalu atau annahu murra bi janazatin, dibawakan satu jenazah di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa athnau 'alaiha bi khairin, maka mereka iaitu orang-orang di sekeliling Nabi memuji kebaikan yang ada pada jenazah tersebut. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi berkata, wajiblah baginya. Wa murra bi ukhra, kemudian dibawa seorang jenazah lagi, fa usni 'alaiha bi syarrin, kemudian dia disebut-sebutkan kejahatannya. Faqala wajabat, Nabi berkata wajiblah baginya. Wa fi riwayatin karrara, dalam setengah riwayat, dalam satu riwayat Nabi ulang balik, wajabat 3 marrat, wajiblah
wajiblah baginya, wajiblah baginya, wajiblah baginya. Sahabat, faqala Umar. Maka sahabat yang duduk dekat dengan Nabi, Umar berkata, ya Rasulullah, ma wajabat. Wahai Rasulullah, apa yang wajibnya ya Rasulullah? Wajib sini wajib dalam bab hukum ke atau bahasa? Usul fiqh ke bahasa? Wajib yang keluar dari mulut Nabi, wajib dari segi hukum usul fiqh ke atau wajib dari segi bahasa? Dari bahasa artinya mesti. Mestilah. Tapi dari segi usul fiqh, maksudnya kalau dia tak masuk neraka, berdosa Allah. Kita tak, atau berdosa orang yang tidak hukumkan begitu. Di mana ada berdosa Allah? Tak ada. Jadi kita bila kalam dari Nabi, kita tak katakan dia wajib secara usuli. Secara istilah usul, dia wajib secara syarak atau wajib secara bahasa. Bila Nabi sebut wajib, artinya benda yang mesti, pasti. Dia bukan cerita wajib ikut kalau bab hukum syarak, apa yang Allah perintahkan tu wajib. Kalau tak sebagai bab hukum syarak, ikut perintah Allah. Sini bab bahasa. Bahasa kita Nabi kata wajiblah baginya, bukan bererti Nabi mewajibkan Allah masukkan di dalam syurga. Bukan perintah, tapi wajibat bererti pasti. Mesti, pastilah baginya. Kalau hukum wajib itu perintah syarak. Hukum yang ada 5 tu hukum undang-undang syarak. Ada yang wajib, ada yang sunat. Apa yang Allah perintahkan, ada yang wajib buat, ada yang sunat buat. Itu bab usul fiqh. Bab usul fiqh, hukum syarak, apa yang Allah perintahkan. Tapi kalau bab kalam Nabi SAW, Nabi sebut wajibat, dia kembali kepada bahasa. Sebab pembahagian kalimah wajib, nadab dan juga benda yang wajib, benda yang mandub, mustahab dan sebagainya, itu semua dilakukan kemudian. Okey, kat sini wajibat artinya pastilah baginya. Ya Umar kata, wa ma wajabat? Apa yang pasti ya Rasulullah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun berkata, hadza athnaitum alaihi khairan wajabat lahul jannah. Jenazah ini kamu puji dia dengan kebaikan, maka wajiblah bagi dia syurga, atau pastilah baginya syurga. Wa hadza athnaitum alaihi syarra wajabat lahun nar. Dan si fulan ini kamu sebutkan dia dengan keburukan, maka pastilah baginya neraka. Antum syuhada'ullah fil ardh. Kalian adalah saksi-saksi Allah di atas muka bumi. Jadi pendapat ketiga, berdasarkan hadis ni kata, selain daripada yang ada nas, orang-orang yang dipuji dengan kebaikannya juga boleh dikatakan sebagai ahli syurga. Sebab tu ada di kalangan zaman sekarang, terutamanya di setengah-setengah negara, disebutkan syahid fulan dan fulan dan sebagainya, mereka berpegang pada pandangan ini. Kita tidak setuju dengan pandangan ini kerana persaksiannya, kerana istidlalnya lemah dari segi hujah. Tapi bukan kerana ini kita mengeluarkan, bukan kerana perkara ini kita boleh keluar, atau janganlah kerana masalah ini kita keluarkan daripada ahli sunnah. Tak, sama ahli sunnah. Kita kata kaul ini ada sejak zaman salaf. Kaul ini silap, terlalu luas. Hujah kerana hadis ini diterangkan dari riwayat yang lain, lelaki yang lalu seorang mukmin, lelaki yang kedua itu seorang munafik. Diketahui kedudukan dia, siapa dia dan sebagainya, dan macam-macam syarah. Yang penting kalau kita buka ruang terlalu luas, ramailah orang yang dihukumkan sebagai ahli syurga, ramailah orang, dia akan jadi bab tazkiyah ini bab-bab yang menyebabkan terlalu luas. Sebab itulah kaul yang lebih tepat, lebih terpelihara adalah pandangan yang kedua, iaitu kaul yang disebutkan oleh jumhur ulama. Cuma macam mana sekalipun, kalau ada orang kata, contoh kita dengar selalu sebut nama Syahid Hasan Al-Banna, contoh selalu disebut oleh jamaah ikhwan. Dia kata, oh ini dah keluar oleh sunnah sebab dia kata seorang tu syahid. Tak, itu masalah, tak boleh sebut syahid. Sebab syahid itu persaksian kepada syahadah, itu adalah syahadah kepada syurga. Kita sebut Syekh, semoga Allah merahmati dia dan sebagainya.
jasanya, ada jasa dan kebaikannya contoh. Kalau ada keburukannya, tetap disebutkan. Fulan dan fulan, syekh ada kesilapan-kesilapannya. Kita tak boleh nak hukumkan dia sebagai ahli syurga atau neraka. Tapi kalau bab pemikirannya, kita bincang kemudian. Bab kematiannya, kita tak, siapa pun kematiannya kita tak boleh. Bab kematian kita kena tahu keadaan dia dengan Allah SWT. Tapi dalam bab pemikirannya, apa yang dibawa, itu dibincangkan terus-menerus dalam seminar-seminar, dalam program-program tertentu. Betul atau tidak, ideologi yang dibawa, sesuai atau tidak, dilaksanakan di kalangan umat Islam sebagainya. Perlu dibezakan. Perlu dibezakan. Contoh, kita cerita tentang kita berlaku suatu ketika Saddam Hussein meninggal dalam keadaan dia digantung, betul? Dan sebelumnya jelas dia mengucapkan kalimah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dia ulang 2 kali, kali ketiga dia kemudian dia digantung. Apa kita hukumkan pada dia? Kematian dia. Zahirnya husnul khatimah. Tidak syak mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Tak boleh kita, saya ni pegang pada negara Teluk. Sedang Saddam Hussein serang Kuwait dulu, serang semua, jadi Saddam Hussein tak mungkin husnul khatimah. Jangan ganggu kematian orang antara dia Allah Subhanahu Wa Taala. Zahirnya dia berada di ketika meninggalnya husnul khatimah, tapi kita tak tahu secara yakin, tapi kita adanya harapan yang besar. Dia ucap kalimah la ilaha illallah dan kebaikan sebelumnya dia dengar Al-Quran, dia solat sebagainya, itu antara dengan Allah SWT. Tapi pemikirannya dan tindakannya bincang kemudian. Betul atau tidak dia serang Kuwait, betul atau tidak dia begini begitu, tindakannya itu bincang kemudian. Tak boleh dikaitkan dengan waktu kematiannya. Jadi salah, betul, cerita nombor 2. Cerita yang perlu dibincangkan. Tapi bab kematian seseorang, kita tetap mengharapkan seorang Muslim, seorang mukmin itu, kita harapkan semua manusia ini kembali kepada Allah SWT dalam keadaan diterima amalan, diampunkan dosa-dosanya. Itu harapan kita untuk semua mukmin. Dalam keadaan kita tetap mengingatkan kesilapan-kesilapannya. Ada orang bila dia kata, nampak je orang tu meninggal dalam keadaan baik. Dia punya habis pemikiran dia betul lah tu. Dah mula dibongkar, dicerita balik kesilapan dia. Mungkin kesilapan dia dah bertaubat padanya, sebab tu dia husnul khatimah. Sebab tu bila kita hukumkan manhaj seseorang, kita tak hukumkan kematian dia. Berapa ramai orang-orang yang kita nampak dia hidup dalam keadaan di kalangan artis-artis. Ada yang buat perkara yang lara, maksiat sebagainya, tapi kadang-kadang lihat kematian yang baik. Mungkin Allah ampunkan dia, bukan ada kebaikan yang lain yang Allah tahu. Daripada bab kematian ni kita tak boleh nak kaitkan dengan jalan hidup dia. Jalan hidup dan betul atau salah itu berdasarkan pada hukum syariat. Jelas? Okey. Kita tutup insya-Allah. Ketiga dah selesai. Okey dah insya-Allah. Okey, kita sampai sini insya-Allah. Nanti kita sambung pada kata Syekh, kita tidak boleh mengatakan mereka kufur, tidak juga dengan syirik dan tidak juga dengan nifaq selagi mana mereka tidak menzahirkan sesuatu sifat tersebut. Yang kita akan bincangkan pada matan seterusnya insya-Allah. Minggu depan kita syarahkan matan ni bersama dengan matan bab hukum mentaati pemerintah insya-Allah. Kita buka soalan insya-Allah 11. InsyaAllah kita tutup dulu. Semoga Allah SWT merahmati kita semua, menerima segala amal kebaikan. Semoga Allah SWT terima segala amalan yang telah kita lakukan pada bulan Ramadan. Dan semoga Allah SWT masukkan kita semua di kalangan orang-orang yang telah disenaraikan sebagai orang-orang yang terlepas daripada api neraka. Dan pada hari ini semoga Allah SWT menerima kebaikan dan ampunkan segala dosa kita dan kesalahan insya-Allah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.